أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا حامدين وحمدا شاكرين وحمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على رسولنا الكريم سيدنا ونبينا ومولانا محمد بن عبد الله، إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين، وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ashabul Fadilah, tuan-tuan imam, pengurusi dan ahli jawatan kuasa masjid, pimpinan-pimpinan masyarakat, sidang jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini, marilah sama-sama kita mengambil beberapa iktibar daripada ayat-ayat suci Al-Quranil Karim. Dan pada pagi ini saya memetik satu ayat daripada suratul Baqarah, ayat 249 sehingga ayat 250. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma fasala Talut bil junud qala inna Allaha mubtaliikum binahar faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan bi yadihi fasharibu minhu illa qalilan minhum falamma jawazahu huwa walladhina amanu ma'ahu قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. Maksudnya, apabila ataupun tatkala Talut bersama dengan tentera-tenteranya telah siap untuk turun ke medan bagi menghadapi Jalut, seorang pemimpin yang zalim, yang kejam, dengan kekuatan tenteranya yang begitu hebat dan luar biasa.
yang tidak pernah dikalahkan sebelum daripada itu oleh mana-mana pihak. Lalu Allah telah memilih seorang pemimpin di kalangan Bani Israel untuk menjadi pemimpin tentera ini bagi berhadapan dengan Jalut yang begitu zalim. Maka apabila Talut, nama pemimpin itu ialah Talut, bersama dengan tentera-tenteranya telah siap untuk pergi ke medan, lalu Talut itu berkata kepada tentera-tenteranya, kata Talut, innallaha mubtalikum binahar. Nanti dalam perjalanan kita untuk menghadapi Jalut dan tentera-tenteranya yang begitu hebat, meredah perjalanan yang jauh, padang pasir yang luas, di musim panas terik matahari, kita akan berdepan dan diuji oleh Allah dengan sebatang sungai. Talut beritahu pada tentera dia, nanti dalam perjalanan kita untuk berperang dengan Jalut, setelah melintasi jalan yang begitu jauh, meredah padang pasir dalam cuaca yang sangat panas, kita akan diuji oleh Allah dengan sebatang sungai. Lalu kata Talut, faman syariba minhu falaysa minni. Barang siapa yang meminum air sungai tersebut, maka dia bukan dari kalanganku. Maknanya dia bukan anggota tenteraku. Artinya dia tak dibenar meminum air daripada sungai tersebut, walaupun pada waktu itu sangat dahaga, perjalanan jauh, penat, musim panas, tiba-tiba diuji oleh Allah dengan sebatang sungai yang airnya jernih dan sejuk. Tetapi kata Talut, siapa-siapa minum daripada air sungai ini, maka dia tidak layak untuk menyertai rombongan ini, tidak layak untuk menyertai angkatan tentera ini. Dia bukan di kalanganku. Wa man lam yata'amhu fa innahu minni. Siapa-siapa yang tidak meminum air itu ataupun tidak merasai air daripada sungai itu, maka dia adalah sebahagian daripadaku. Itulah tentera aku yang akan aku bawa pergi ke medan menentang Jalut. Illa man ightarafa ghurfatan biyadih. Kecuali, baik, bukanlah maknanya tidak boleh minum langsung. Illa kecuali man ightarafa ghurfatan biyadih, kecuali mereka yang hanya mencedok air sungai itu dengan menggunakan tapak tangannya dan minum daripada air yang tersisa daripada tapak tangannya sahaja yang diizinkan, yang dibenarkan. Tak boleh menggunakan cebok ataupun menggunakan alat-alat yang lain, ataupun tak boleh terjun dalam sungai untuk minum air sungai, tak boleh. Hanya dibenarkan menggunakan tapak tangan, cebok sedikit daripada air sungai tersebut dengan menggunakan tapak tangan, lalu minum air yang ada di tapak tangan itu sahaja yang diizin dan dibenarkan. Baik, Talut ini memberi pidatonya kepada tentera-tentera yang siap untuk dibawa ke medan perang. Baik, pagi ini saya bukan nak cerita kisah Talut dan Jalut, ceritanya panjang. Cuma saya nak mengambil beberapa iktibar di hujung daripada ayat yang kita baca nanti. Cuma sepintas lalu Allah gambarkan kisahnya dalam ayat yang kita baca ini.
Kalau kita tengok kisahnya daripada suratul Baqarah ni bermula daripada ayat 246 lagi sebelum daripadanya. Baik. Apabila begitu, mereka pun terus berangkat ke medan. Sebagaimana yang saya sebut tadi, mereka terpaksa meredah padang pasir yang begitu luas dalam cuaca yang panas. Ternyata benar, mereka bertemu dengan sebatang sungai, dan sungai itu menjadi ujian Allah kepada mereka. Menjadi ujian Allah kepada mereka. Fasharibu minhu illa qalila. Ternyata apabila tentera yang begitu ramai, yang puluhan ribu ini berdepan dengan sebatang sungai, maka ternyata mereka gagal untuk menahan diri daripada minum air sungai tersebut. Berlumba-lumba terjun masuk dalam sungai. Mereka minum sepuas-puasnya. Illa qalila, kecuali sedikit sahaja daripada jumlah yang ramai itu mampu menahan diri untuk tidak minum, kecuali hanya secebok dengan menggunakan tapak tangan. Yang lain memang out. Semua terjun masuk dalam sungai, bukan setakat minum, berendam. Sebab panas. Mereka rasa penat. Perjalanan yang begitu jauh, kering, dahaga. Tiba-tiba ada sebatang sungai yang airnya jernih, sejuk. Lalu mereka terjun untuk, kononnya alasan mereka ialah menyegarkan badan mereka, untuk menambah tenaga mereka. Lalu mereka minum sepuas-puasnya, dan mereka mengambil kesegaran daripada air sungai tersebut. Illa qalilan minhum, kecuali sebahagian kecil daripada jumlah mereka. Jumlah yang kecil ni khilaf di kalangan ulama. Ada kata sekitar 300 orang. 300 orang. Ada kata 313 orang. Sama jumlah dengan anggota tentera Badar yang berperang di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita Talut dan Jalut ni zaman Bani Israel dulu, zaman selepas Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud, zaman Nabi Daud alaihissalam. Cerita ni cerita lama. Allah rakamkan kisah itu dalam Al-Quran. Kenapa Allah rakamkan cerita ni dalam Al-Quran? Kerana ada pengajaran yang penting untuk kita ambil. Dan saya cuba bawa sedikit pengajaran ataupun iktibar untuk kita sama-sama renungi pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini. Sebelum tu kita baca dulu apa kisah yang Allah Ta'ala nak cerita dalam ayat ini. Fasharibu minhu illa qalilan minhum, semua pakat minum kecuali sedikit sahaja dari kalangan mereka. Maknanya yang lain tu semua minum. Falamma jawazahu huwa wallazina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawm bi Jalut wa junudi. Ini dia punya akibat dia. Akibat daripada kegagalan untuk menahan diri daripada melakukan perkara yang dicegah oleh pemimpin yang diutuskan oleh Allah. Dia bukan Nabi. Walaupun ada setengah pandangan menganggap Talut itu Nabi, tetapi dia bukan Nabi. Sebahagian ulama, sebahagian besar ulama menganggap dia bukan seorang Nabi. Dia adalah seorang pemimpin yang hanya terdiri di kalangan petani. Di peringkat awal Allah pilih seorang pemimpin melalui nabinya untuk mencari seorang anak muda yang gagah, yang perkasa di kalangan petani pada waktu itu, yaitu Talut, untuk dilantik menjadi ketua turus tentera kerajaan bagi berdepan dengan Jalut. Di peringkat awal pelantikan Talut ini pun telah dipersoalkan oleh masyarakat pada waktu itu. Kenapalah lantik Talut? Dia hanyalah seorang pemuda yang miskin,
yang tidak ada harta benda, yang tidak ada nama, tidak ada pangkat dan tidak ada pengaruh di kalangan kami, kenapa ambil Talut jadi pemimpin? Itu pun telah menjadi ujian yang besar kepada Bani Israel pada waktu itu. Tetapi oleh kerana itu perintah Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, akhirnya dia dilantik menjadi pemimpin. Baik. Falamma jawazahu, apabila setelah mereka minum sekenyang-kenyangnya sampai masa nak berangkat, daripada tebing sungai nak pergi ke medan, tentera-tentera Talut siap untuk pergi ke medan. Tiba-tiba orang-orang yang telah minum air sungai ini tak mampu nak bangun, tak mampu pun untuk melangkah kaki pergi ke medan, nak menyambung perjalanan yang masih jauh. Pada waktu itu mereka kata, la taqata lana al-yawm bi Jalut wa junudih. Kami dah tak ada kekuatan, tidak ada daya, tidak ada upaya untuk bangkit menentang Jalut. Mereka semua terkapar, tersadai di tepi sungai. Kekenyangan. Peringkat awal mereka menyangka nantinya mereka akan segar, mereka akan bertambah kuat dengan minum air sungai. Tetapi ternyata kekenyangan itu menyebabkan mereka lesu dan letih. Dan memang betul, kenyang sebenarnya bukanlah memberi kekuatan kepada tenaga, tetapi menambahkan kelesuan dan keletihan. Kenyang yang melampau. Kenyang yang melampau. Sebab itu kita diajar supaya jangan terlalu kenyang. Kadang-kadang kita makan ni mengikut selera, bukan mengikut apa yang diajar oleh agama. Mengikut selera. Kita semualah, bukan orang lain. Dengan kealpaan kita, dengan menyangka kenyang itu boleh menambah kekuatan tenaga. Ternyata kenyang yang keterlaluan itu melesukan dan meletihkan. La taqata lana al-yawm, la taqata lana al-yawm. Kami dah tak mampu dah pada hari ini nak bergerak. Kita pergi hari lain lah, besok lah, lusa lah, untuk berdepan dengan Jalut. Kami tak mampu. Talut bersama dengan baki lagi yang lain tidak memperdulikan mereka. Tidak ada pilihan melainkan mereka terpaksa bergerak segera ke medan untuk berdepan dengan Jalut. Qala allazina yazunnuna annahum mulaqullah. Sementara itu berkatalah orang-orang yang yakin nantinya mereka ini akan berdepan dengan Allah. Mereka ini akan menghadap Allah. Artinya mereka yang yakin untuk bersama dengan Allah, yang mengharapkan redha Allah. Orang yang yakin yang dapat bertemu dengan Allah, orang yang yakin yang dapat bersama dengan Allah, ialah orang yang kuat imannya. Orang yang yakin ialah orang yang semata-mata mengharapkan redha daripada Allah dalam setiap apa yang mereka lakukan. Sebab itu mereka tidak terpengaruh dengan sungai yang dihidang di hadapan mereka, kerana itu adalah suatu yang dilarang oleh Allah daripada mereka meminumnya. Kerana kecintaan mereka kepada Allah, kerana keyakinan dan keimanan mereka kepada Allah, kerana tingginya harapan mereka untuk mendapat redha daripada Allah, walaupun mungkin badan mereka penat, leher ataupun mereka berasa dahaga, kering tekak mereka. Tapi oleh kerana tak dibenarkan minum, akhirnya mereka tak minum kecuali hanya secebok. Jadi golongan ini yang Allah sebut sebagai allazina yazunnuna annahum mulaqullah, orang yang yakin akan bertemu dengan Allah.
Maknanya orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak mengharapkan keredaan Allah, orang-orang yang tidak mampu untuk melaksanakan perintah Allah, menahan diri daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Orang yang tak mampu untuk berbuat demikian ialah sebetulnya orang yang tidak berani untuk bertemu dengan Allah pada hari akhirat. Orang ni memang awal-awal lagi dia tak seronok nak bertemu dengan Allah. Sebab itu sebahagian di kalangan umat manusia, dia tak berani nak mati, tak bersedia untuk mati. Sebab kalau mati akan bertemu dengan satu detik, bertemu dengan Allah untuk menjalani hitungan amal di hari akhirat kelak. Oleh kerana amalan dia tak banyak, oleh kerana hidupnya penuh dengan maksiat dan penderhakaan kepada Allah, oleh kerana keimanannya tidak mantap, oleh kerana keyakinannya tidak tinggi kepada Allah, dan dia pun tak pernah mengharapkan redha Allah, maka dia tak berani, dia takut untuk berdepan dengan Allah. Orang macam ni yang kita dapati dia takut mati. Orang yang terjebak dalam penyakit al-wahnu, kata Nabi, iaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia dan takut mati, benci kepada mati. Sebab mati itu penamat kepada segala kelazatan dunia yang dia nikmati. Kerana mati itu akan membawa dia berdepan dengan Allah, bertemu dengan Allah dan dihitung segala amalnya. Sedangkan dia tak bersedia untuk bertemu dengan Allah. Orang yang tak bersedia bertemu dengan Allah, kita boleh tengok waktu hidup dia, dia tak akan mampu untuk menunaikan perintah Allah. Dia tak akan mampu untuk melakukan perkara-perkara yang Allah perintah, dan begitulah dia tak akan mampu untuk meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah. Contoh yang kita tengok dalam kisah ini. Berbeza dengan orang yang yakin dan berharap untuk bertemu dengan Allah. Apa kata mereka? Qala alladhina yazunnuna annahum mulaqullah. Berkatalah orang-orang yang begitu yakin untuk bertemu dengan Allah, yang hanya mengharapkan keredaan Allah ini. Apa kata mereka? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Apabila pada waktu itu puluhan ribu tentera ini tersadai di tepi sungai, tak mampu nak bangkit untuk pergi ke medan, kecuali sejumlah yang kecil. Sebahagian mereka tertanya-tanya, bolehkah golongan yang kecil ini nak berlawan dengan Jalut? Jalut ini bukan saja tenteranya ramai, ratusan ribu, tetapi Jalut itu sendiri adalah seorang panglima, seorang raja, seorang pemimpin yang perkasa, yang gagah, yang kuat. Macam-macamlah mitos berkenaan dengan Jalut ni. Kononnya dia takluk senjata lah, kononnya badan dia begitu 3-4 kali ganda lebih besar daripada manusia biasa. Wallahu a'lam bissawab. Sifat pada jasad Jalut. Tetapi Jalut dikenali sebagai pemimpin yang zalim, yang tak pernah dikalahkan sebelum daripada itu. Jadi bagaimanalah kumpulan yang kecil, yang ramai ni pun belum tentu dapat mengalahkan Jalut, tiba-tiba hanya tinggal 313. Macam mana? Baik, apa jawab yang 313 ni? Dia kata, kam min fi'atin, kam min fi'atin. Berapa banyak telah berlaku dalam sejarah sebelum daripada ini, golongan yang kecil jumlahnya, jumlah min fi'atin qalilatin, jumlah yang kecil, kumpulan yang jumlahnya kecil, ghalabat fi'atan kathiratan biiznillah, yang mana jumlah yang kecil itu boleh mengalahkan jumlah yang ramai, tentera yang ramai, dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Itu keyakinan orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan ternyata apabila mereka turun ke medan berdepan dengan Jalut dan tentera-tenteranya, mereka dapat mengalahkan Jalut. Kalau mengikut riwayatnya, peperangan itu turut disertai oleh Nabi Daud AS di waktu kecilnya, di waktu mudanya lagi. Berdepan dengan tentera-tentera Jalut, mereka beroleh kemenangan.
Mereka berjaya mengalahkan Jalut. Mereka berjaya mengalahkan Jalut itu dengan jumlah mereka yang kecil. Artinya apa? Ini pengajaran yang saya nak tampilkan pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pengajarannya ialah pertembungan di antara iman dan kufur. Pertembungan di antara hak dan batil. Pertembungan di antara Islam dan jahiliyah adalah pertembungan yang akan berlangsung di sepanjang zaman, dan telah pun dijanjikan oleh Allah kemenangan itu pasti berpihak kepada iman, pasti berpihak kepada kebenaran, pasti berpihak kepada Islam, walaupun pada waktu itu jumlah mereka sedikit. Kenapa? Karena kemenangan itu bukan dengan kadar jumlahnya, tetapi kemenangan itu yang pertama adalah dengan izin daripada Allah. Biiznillah. Dengan izin daripada Allah. Allah yang telah mentakdirkan, Allah yang telah menetapkan, Allah yang telah menentukan bahawa orang-orang yang beriman itu pasti akan menang. Walaupun jumlah mereka sedikit. Orang yang tidak beriman mungkin dia akan mempertikai macam manalah orang beriman boleh memenangi sebarang bentuk persaingan, pertembungan, pertarungan, perjuangan mereka berdepan dengan golongan kufar, berdepan dengan golongan jahiliyah dalam keadaan jumlah mereka sedikit. Isu bukan banyak atau sedikit. Isunya ialah Allah izin ataupun tidak. Itu poin nombor satu. Tuan-tuan kena ingat ni. Isu menang ataupun tidak umat Islam dalam menghadapi segala bentuk kebejadan di sepanjang zaman, termasuk di zaman kita pada hari ini. Menang ataupun tidak, isunya ialah bukan pada jumlah mereka majoriti ataupun minoriti, tetapi yang menentukan kemenangan itu, isunya ialah atas izin daripada Allah. Allah izin ataupun tidak. Kalau Allah izin, menang. Kalau Allah tidak izin, maka tidak menang. Poin yang kedua ialah keizinan Allah itu kepada siapa? Keizinan Allah itu bagaimana? Maka pada ayat yang kita baca pada pagi ini, akhir itu Allah sebut wallahu ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Ini dia punya master key dia. Kalau kita bercakap tentang perjuangan umat Islam, kita bercakap tentang kebangkitan umat Islam, kita bercakap tentang masa depan umat Islam, kita bercakap tentang janji Allah kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang Islam di sepanjang zaman, bagaimana mereka boleh memenangi persaingan, pertembungan, perjuangan mereka mengatasi musuh-musuh Islam ini. Master key-nya ialah duduk pada as-sabru, kesabaran. Sabar untuk berjuang. Sabar untuk menghadapi segala rintangan dan halangan. Sabar menghadapi fitnah dan tohmahan. Sabar menghadapi penyiksaan dan penderitaan. Sabar menghadapi tekanan dan ancaman. Sabar menghadapi segala-galanya, dengan maksud dia meneruskan perjuangan Islam itu, dan dia tidak memalingkan tumitnya meninggalkan Islam kerana hilang sabar, kerana menyerah kalah, kerana mengaku kalah, kerana tak mampu lagi bertahan menghadapi cabaran yang begitu hebat yang dihadapkan kepada mereka. Orang yang sabar ialah orang yang meneruskan perjuangan meskipun mereka menghadapi 1001 ujian dan cabaran. Bukan makna sabar itu duduk diam berpeluk tubuh. Kenapa tak berjuang? Sabar jelah. Kenapa tidak menegakkan Islam? Sabar jelah. Keadaan tidak mengizinkan.
Kenapa kamu tidak bersama turun ke medan untuk menyampaikan risalah Islam bagi membasmi kejahilan ummah? Kenapa kamu tidak bercakap yang benar bagi mempertahankan agama Allah di saat agama ini sedang dihina oleh musuh-musuh Allah? Sabar je lah. Kita tak mampu nak buat apa. Itu bukan makna sabar. Makna sabar ialah terus melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin di atas perintah Allah, antaranya wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berjihadlah olehmu, berjuanglah olehmu, kata Allah, dengan harta kamu, dengan jiwa kamu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang sedemikian itu adalah lebih baik untuk kamu jika sekiranya kamu mengerti. Allah suruh kita berjuang, bukan Allah suruh kita berpeluk tubuh. Kalau kita berpeluk tubuh, membiarkan saja apa yang berlaku kepada Islam. Sebab itu kita tengok pada hari ini, orang makin berani hina agama Allah. Dalam Facebook, dalam Twitter, dalam Instagram, dalam media sosial, dalam akhbar cetak, dalam akhbar elektronik, secara terbuka di tengah masyarakat. Berani orang mempersendakan agama Allah. Kenapa mereka berani? Kenapa mereka begitu yakin, begitu selesa, begitu berani untuk memperkecilkan Islam, menghina Nabi, menghina agama Allah? Jawabnya ialah kerana umat Islam rata-ratanya jumlah mereka ramai tetapi berpeluk tubuh, tidak berjuang. Mereka gagal untuk melaksanakan perintah Allah. Mereka tidak terdiri di kalangan orang yang yakin untuk bertemu dengan Allah, kecuali yang sedikit. Yang sedikit inilah insya-Allah sampai masanya dijadualkan oleh Allah, mereka pasti akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal saja mereka tetap bersabar dengan maksud teruskan perjuangan ini. Jangan gopoh. Jangan gopoh. Bukan bermakna apabila kita berada di pihak yang menang, kita berada di pihak yang beriman, artinya hari ini kita berjuang, besok menang. Hari ini kita berjuang, besok kita boleh menegakkan syariat Allah, boleh mendaulatkan daulah Islamiah. Bukan. Perjalanan Islam ini penuh dengan sunnah. Perjuangan Islam ini penuh dengan ujian dan cabaran. Kita kena hadapi sunnatullah itu. Antaranya Allah sebut dalam Al-Quran, "Lau kana ardan qariba wa safaran qasida lattaba'uk walakin ba'udat 'alaihim asy-syaqqah." Jika sekiranya perjuangan Islam ini perjalanannya dekat, kemenangannya hampir, nescaya ramai orang akan mengikut kamu wahai Muhammad. Tetapi ternyata perjuangan Islam ini, kata Allah, ba'udat, terlalu jauh, 'alaihim asy-syaqqah, dan begitu payah dirasakan oleh mereka. Sebab itulah tak ramai orang nak bersama dengan perjuangan Islam kecuali yang sedikit. Yang sedikit inilah sampai masanya insya-Allah Allah akan bersama dengan mereka. Jadi kalau kita nak supaya Allah bersama dengan kita, maka kita mesti meletakkan diri kita sebagai orang-orang yang sabar dalam perjuangan Islam ini. Tak padan kita kata kita bersama dengan Allah, tak memadai. Tidak memadai kita saja klaim bahawa kita bersama dengan Allah. Kita kena pastikan supaya Allah pula bersama dengan kita. Bagaimana untuk memastikan Allah bersama dengan kita? Maka kita kena memastikan diri kita ini adalah seorang yang sabar menghadapi segala cabaran perjuangan. Kerana Allah sebut dalam Al-Quran, ayat 249 daripada suratul Baqarah yang kita baca pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini. Apa kata Allah? Allah sebut, "Wallahu ma'as sabirin." Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Ma'iyatullah, kebersamaan Allah hanya kepada orang yang sabar. Jadi kalau kita nak Allah bersama dengan kita, sebagaimana dakwaan kita bahawa kita bersama dengan Allah, maka pastikan kita tergolong di kalangan as-sabirin, orang-orang yang sabar. Jangan cepat mengalah, jangan cepat nak berhenti, jangan cepat nak merajuk, jangan cepat nak meninggalkan Islam kerana beratnya beban dan teruknya ancaman yang kita hadapi, tetapi bersabarlah. Ringkas sebagai penutup, kalau kita tengok dalam sejarah Nabi kita dan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, kita boleh tengok saja macam mana para sahabat di peringkat awal
menghadapi seksaan demi seksaan daripada kufar Quraisy. Nabi kita sendiri pun tak kurang daripada 20 kali peperangan turun berdepan dengan kufar untuk meletakkan Islam berada pada tempatnya yang betul. Artinya perjuangan itu penuh dengan cabaran dan ujian. Jadi apalah sangat dengan cabaran kita pada hari ini? Terlalu kecil. Kadang-kadang apa yang diperlukan kepada kita ialah hanya untuk menyampaikan Islam yang kita faham, yang kita tahu, yang kita ada sedikit sebanyak ilmu pada kita kepada orang-orang yang tidak memahami, supaya mereka faham tentang Islam, supaya mereka boleh bangkit bersama dengan perjuangan Islam menegakkan agama Allah. Kadang-kadang yang itu pun kita tak mampu untuk melaksanakannya. Bukan pada orang lain, pada ahli keluarga kita saja, pada anak, isteri, jiran, tetangga, ipar duai, untuk disampaikan Islam dan diseru mereka supaya bersama dengan perjuangan Islam bagi menegakkan agama Allah. Pun kita tak mampu untuk melaksanakannya. Tak ada siapa pun nak halang. Tambah-tambah Malaysia, negara kita ni negara demokrasi, negara yang memberi kebebasan untuk kita bergerak, bersuara, berdakwah, menyampaikan risalah. Walaupun saya tak nafi ada kekangan di sana sini, ada cabaran di sana sini, tapi cabaran dan kekangan itu nak dibanding dengan generasi yang terdahulu sangat-sangat kecil, sangat-sangat mudah cabaran yang kita hadapi. Jadi kalau dengan cabaran yang mudah ini pun tak menjadikan kita sabar, tiba-tiba kita bertanya bilakah Islam akan menang. Tiba-tiba kita bercakap bagaimanalah Islam nak menang. Maka pertanyaan dan ucapan kita itu tidak layak. Kerana kita sendiri tak mampu pun untuk bersabar menghadapi cabaran yang begitu mudah. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tak panjanglah pada pagi ini kuliah subuh ataupun tazkirah subuh ni kena pula dalam musim dingin, cuaca yang sebegini. Saya kira 40 minit cukup untuk kita faham dan kita ambil satu sikap ataupun satu langkah yang betul sesuai dengan apa yang kita bincang pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini. Sekarang itu, mudah-mudahan Allah beri petunjuk dan beri kekuatan kepada kita semua untuk meletakkan kedua-dua tapak kaki kita ni di atas Islam dan perjuangannya dengan penuh sabar, walaupun kita diuji daripada segenap arah. Insya-Allah ianya tidak akan memalingkan kita daripada perjuangan Islam ini walau apapun bentuk ujian tersebut. Kita mohon kepada Allah berikan kekuatan dan keistiqamahan kepada kita insya-Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات إنه فالغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.